Palestin, bumi Islam yang terjajah. Negara dengan Masjidil Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Di sini juga banyak doa bergema agar penghuninya aman damai, bebas dan selamat. Nasib wanita Palestin menjadi perhatian majalah Nona. Bagaikan layang-layang terputus talinya, itulah realiti yang menghantui saudara kita di sana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadir Al-Nuri dari bumi Gaza. Assalamualaikum. Saya dan Muhammad nak ucapkan kepada semua selamat hari Jumaat yang diberkati, dan jangan lupa mendoakan penduduk Gaza. Terima kasih kepada kalian yang sentiasa memberi sokongan kepada Gaza. Peranan wanita di bumi Palestin atau di negara-negara Arab sebenarnya secara amnya, mereka ini selalunya tidak diberi peluang ataupun tidak diminta untuk melaksanakan kerja ataupun mencari kerja di luar daripada rumah, tetapi mereka ini selalunya diberikan tanggungjawab untuk mendidik dan membangunkan anak-anak, mentarbiah anak-anak di rumah. Sebab itu kalau kita lihat pemimpin-pemimpin besar, sama ada di dalam Hamas ataupun di kalangan pejuang, jarang sekali isteri mereka juga terlibat dengan kerja-kerja aktivisme ini, tetapi mereka selalunya berada di rumah dan mereka ini diberi tanggungjawab yang lebih besar, iaitu untuk membangunkan generasi pelapis kepada perjuangan ayah-ayah mereka. Jadi kalau kita tengok contohnya isteri kepada Syekh Ahmad Yassin, isteri kepada Dr. Abdul Aziz Rantisi, kita jarang dengar tentang mereka berada di lapangan, tetapi mereka diberi tanggungjawab yang jauh lebih besar daripada itu. Ini adalah keadaan di Jabatan Kebajikan Masyarakat yang baru dibom pagi tadi, dan kami akan berjumpa dengan wakilnya di luar daripada kawasan kementerian ini untuk berbincang tentang keperluan segera penduduk di bumi Gaza ketika ini. Pembelaan untuk wanita dan kanak-kanak di bumi Palestin ini adalah di tahap yang sangat rendah. Kita tidak ada badan-badan yang membela nasib mereka secara terus, sebab kita tahu kita berada di dalam sebuah negara yang sebenarnya tidak ada struktur yang baik. Kita walaupun ada Kementerian Wanita dan sebagainya, tetapi hak-hak mereka saya rasa berada di tahap yang tidak baik, memandangkan undang-undang tidak dapat dijalankan dengan baik, memandangkan negara ini tidak dipandang sebagai negara yang kita boleh sebut layak diberikan hak sebagaimana negara-negara yang lain. Mungkin dianggap masih berada di bawah penjajahan dan sebagainya, yang menyebabkan walaupun pihak kementerian cuba untuk melaksanakan yang terbaik untuk wanita, untuk kanak-kanak, tetapi banyak sebenarnya hak-hak mereka terjejas. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, hak mereka untuk mendapatkan perlindungan domestik dan sebagainya, semuanya terkesan dengan sebab keadaan Palestin ini yang berada di bawah penjajahan Israel. Kita berada ketika ini di Jalan Wahdah, dan di Jalan Wahdah ini ialah lokasi berlakunya serangan semalam yang menyebabkan syahidnya sekitar 33 orang ketika ini. Dan kita dimaklumkan bahawa ketika ini masih lagi sedang berlaku usaha untuk mengeluarkan mereka yang masih lagi hidup daripada bawah timbunan dan runtuhan batu bata ini. Dan dimaklumkan semalam ada seorang wanita ataupun seorang anak perempuan yang telah menghantar SMS kepada kawannya bahawa dia masih lagi berada di bawah timbunan dan dia masih lagi berada dalam keadaan hidup. Ketika ini bantuan yang kita perlukan secara terus untuk membantu penduduk Gaza di dalam suasana kecemasan ini, yang pertama sekali yang kita perlukan ialah bantuan sewa rumah yang kita berikan kepada penduduk-penduduk rumah yang rumah mereka telah dibom. Jadi bila mana rumah mereka dibom, mereka terpaksa keluar meninggalkan rumah mereka, dan kita memberikan mereka sewa rumah untuk mereka duduk di rumah-rumah sementara. Selain daripada itu, mereka juga memerlukan bantuan makanan, dan sekiranya perang berlanjutan dan penduduk terpaksa berhijrah daripada rumah-rumah mereka, maka mereka terpaksa tinggal di pusat-pusat pelarian sementara, dan ketika itu mereka akan memerlukan
bantuan yang jauh lebih besar. Setiap hari mereka perlu makan, mereka perlukan bantuan pakaian, mereka juga akan memerlukan bantuan penyediaan tempat tidur dan juga sumber air dan juga tandas sementara dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan perang ini tidak sampai ke tahap mereka terpaksa berpindah ke pusat-pusat pelarian. Dan pastinya selepas perang kita akan memerlukan jumlah yang jauh lebih besar untuk memastikan rumah-rumah ini yang telah dibom, hospital-hospital, sekolah-sekolah akan dapat dibina dan dibangunkan semula. Dan ketika ini air mata bergenang mengenangkan umat yang belum lagi bergerak sehingga kini melakukan apa-apa untuk mempertahankan Quds kita, untuk mempertahankan sisa-sisa tanah Syekh Jarrah yang berbaki untuk kita. Wahai umat, sudah sampai masa untuk kalian bangkit. Sudah sampai masa untuk kalian melakukan sesuatu, kerana kalian akan ditanya kelak di saat saudara-saudari kalian di Palestin, di kota Al-Quds, di tebing barat di Gaza sedang teratah. Di mana kalian? Di mana kalian wahai saudara-saudari?